Sedara Jalan Raya Penghubung Nangangungun ke Pekansong, Sarawak akan dibuka mengikut jadual ditetapkan. Kita langsung ke Bumi Kinyalang bersama Damia Cassandra Manja untuk bertindak lanjut. Silakan, Damia. Baik, terima kasih Syairul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jalan raya yang menghubungkan Nangangungun ke Pekansong akan dibuka kepada pengguna jalan raya mengikut jadual yang ditetapkan. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, ini kerana sebahagian daripada jalan berkenaan masih dalam pelaksanaan untuk disiapkan sepenuhnya. Jelas Datuk Patinggi Abang Johari, pembukaan jalan mengikut jadual ini bertujuan memberi ruang kepada pihak kontraktor untuk melakukan kerja-kerja pembinaan. Jadi saya kata kita atur time, certain time you open, buka, certain time orang kerja. Minta kerjasama rakyat juga. Tapi satu hari mungkin pagi dia boleh buka, orang pergi kerja. Kalau tidak ada orang pergi kerja, tidak ada banyak trafik, berhenti dulu. Orang buat jalan. Supaya tiap hari orang boleh gunakan jalan mesin itu. Kalau tidak orang kata, wah Abang Jo datang boleh buka. Abang Jo sudah habis tidak buka. Susah juga. Ketua Menteri berucap pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Dewan Serbaguna Nangangungun, Konawit. Mencatatkan sejarahnya tersendiri hari ini, Ketua Menteri menyertai konvoi bersama kira-kira 100 buah motosikal berkuasa tinggi dari Sibujaya ke Kapit. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Dr. James Jemut Masing memberitahu jalan raya dari Nangangungun ini dijangka siap Disember depan. So the first time in 57 years, kita dapat driving all the way from Cebu, Konawit, Song, straight to Kapit. So this is a very important occasion. I think this road will be the game changer for people in Kapit dengan yang di Song juga. Dalam sesi konvoi itu, Datuk Patinggi Abang Johari turut singgah ke Tamu Pekan Konawit untuk taklimat projek pembangunan Konawit sebelum singgah ke Dewan Serbaguna Nangangungun dan ke Pekan Song. Dari Song, beliau ke Pekan Kapit bagi perasmian dataran Kapit dan projek tebingai Sungai Kapit yang baru. Bertingkat kemudahan dan kepakaran serta menjadikan Limbang sebagai pusat kajian COVID-19 berikutan kedudukannya di Sempadan Negara Brunei Darussalam. Demikian permohonan Menteri Muda Permodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail kepada Kementerian Kesihatan. Kita minta kerajaan Persekutuan melihat ini sebagai satu keperluan utama. Kita minta supaya dimasukkan peningkatan hospital Limbang ini kepada hospital biasa, kepada hospital pakar akan dapat dilaksanakan pada rancangan Malaysia ke-12. Jelasnya, jika perkara tersebut dapat dilaksana di Hospital Limbang, ia akan memudahkan urusan berkaitan kesihatan penduduk di daerah tersebut. Beliau memberitahu pemberita selepas menghadiri majlis taklimat isu-isu semasa peringkat negeri Sarawak di Rumah Intai Menuang Limbang. Program anjuran Jabatan Penerangan yang memfokuskan tentang penyalahgunaan dadah dan jenayah cyber ini turut dihadiri Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Danau, Paulus Palung Kumbang. Susulan peningkatan kes harian COVID-19 di negara ini, masyarakat Sarawak menyokong tindakan awal yang diambil kerajaan negeri dengan menyekat kemasukan warga negara dan bukan warga negara yang berada di Sabah dan Labuan ke Sarawak berkuat kuasa hari ini sehingga 18 Oktober. Walaupun kes harian COVID-19 di negeri ini masih terkawal, namun langkah drastik yang diputuskan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak adalah wajar untuk kepentingan negeri serta rakyat Sarawak. Selain itu, kerajaan negeri juga memutuskan untuk menutup pos-pos sempadan yang berkuat kuasa serta merta sehingga 3 Disember depan bagi mengelakkan kemasukan rakyat asing. Bagus juga tindakan begitu kerana virus ni kita tak tahu macam mana dia merewakkan. Oleh itu pihak kerajaan sesuailah untuk tidak masuk rakyat Indonesia ke Sabah ke Sarawak ini. Jadi kita dapat mengelakkan lagi dan kita dapat menjaga SOP. Yang penting kita jaga SOP. Baguslah supaya
kes asid meningkat. So kira macam membendung. Better jangan keluar selalulah ibu bapa anak-anak, biarkan keluar. Sementara itu, bagi salah seorang peniaga, langkah yang diambil kerajaan negeri ini walaupun sedikit sebanyak memberi kesan kurangnya pelanggan dari luar Sarawak, namun ia wajar dilaksanakan untuk memutuskan rantaian jangkitan tempatan virus itu di negeri ini. So apa yang kerajaan Sarawak ambil tindakan sekarang memang yang satu tindakan yang baiklah supaya rakyat daripada luar Sarawak tidak masuk ke Sarawak dan bawa penyakit sinilah. Okey, apa tindakan kerajaan saya sokong. Kru RTM turut berkesempatan meninjau beberapa kawasan tumpuan orang ramai khususnya pada hujung minggu di sekitar Bandaraya Kuching mendapati sekitar pukul 11 pagi kawasan agak lengang walaupun waktu kemuncak bagi orang ramai membeli barangan keperluan. Selain itu, premis-premis perniagaan juga dilihat memperketatkan prosedur operasi standard SOP, namun masih terdapat segelintir masyarakat yang tidak mematuhi SOP seperti penggunaan topeng muka di tempat awam dan tidak mematuhi penjarakan fizikal. Dua usul yang dibentangkan dalam Konvensyen Khas Parti Persatuan Bumiputra Bersatu PBB Zon Tengah semalam disifatkan amat penting dan dekat di hati rakyat. Justru itu, Naib Presiden PBB Dr. Anwar Rapai berkata kerajaan negeri harus meneliti dan mempertimbang untuk melaksana usul berkenaan. Dr. Anwar Rapai memberitahu dua usul yang menarik perhatian beliau adalah cadangan memperluas skim rumah mampu milik, pembesaran kampung dan skim penempatan semula secara besar-besaran di luar bandar serta meluaskan pinjaman perumahan rumah panjang. Saya bersetuju bahawa walaupun kerajaan negeri telah membina 2,500, maksudnya belum lagi mencukupi. Jadi kita harus membanyakkan bukan saja dari segi rumah mampu milik tetapi juga lot-lot tanah rumah yang harus dimiliki oleh rakyat supaya mereka dapat membina rumah sendiri. Sementara itu, cadangan bantuan awal pendidikan RM300 sehingga RM1,000 kepada anak Sarawak yang ditawar melanjutkan pengajian mereka di peringkat sijil, diploma dan ijazah turut menarik perhatian beliau. Dr. Anwar yang juga Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi berpendapat sudah tiba masa kerajaan negeri membuat satu polisi tetap agar pemberian bantuan kepada anak Sarawak yang melanjutkan pelajaran mereka dapat disalurkan secara sistematik menggunakan satu dana khas. Beliau ditemui selepas menghadiri Konvensyen Khas PBB yang dihadiri 951 orang delegasi dari 26 kawasan Dewan Undangan Negeri di Zon Tengah Sarawak. Baik, saudara, sekian berita dari Sarawak dan kita kembali bersama Syairul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Damia dari RTM Sarawak. Sejarah pemekasaan komuniti baki